Latar belakang syarikat Muslimin Travel and Tour Sdn Bhd adalah sebuah syarikat agensi pengembaraan dan pelancongan yang telah ditubuhkan dan didaftarkan pada 23 Oktober 1993 serta berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Syarikat agensi pengembaraan dan pelancongan ini adalah salah sebuah anak syarikat dan milik penuh oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, iaitu Koperasi Muslimin. Muslimin Travel bukan sahaja memberikan perkhidmatan kepada ahli koperasi seramai 45,000 orang, malah juga kepada pelanggan-pelanggan luar daripada berbagai peringkat, perseorangan hinggalah kepada korporat. Syarikat ini juga berpengalaman lebih daripada 25 tahun dalam bidang perniagaan, pengembaraan dan pelancongan. Ish, apa yang banyak sangat salah ni? Ya bos. Kamu ni reti buat kerja tak? Saya reti bos. Lepas tu kenapa banyak sangat salah? Alah bos, relax lah. Kenapa nak marah ni? Tegur je dulu lah. Salah saja. Kamu betul kan? Yang tu ni kan tak habis. Mana sakit salah aku tak tahu ni. Aku rasa aku buat banyak dah. Apa masalah dia? Rasa nak berhenti je lah. Stres aku. Mana surat aku buat? Okay, dah siap dah yang ni. Lepas tu yang ni aku nak pergi. Bos. Nah, siap dah. Saya dah baiki semua. Lepas tu saya nak berhenti. Hai, no, pula kamu ni. Tegur sikit je nak berhenti. Tegur sikit je nak berhenti. Dah 3 tahun dah saya kerja sini. Saya tak puas hati dengan bos dah lama dah. Semuanya tak jadi. Okey. Apa yang kita boleh lihat dalam video tadi, di mana telah berlakunya konflik antara bos dan pekerja. Dan punca yang kita nampak, apa yang menyebabkan berlakunya konflik tersebut disebabkan bos yang menggunakan bahasa yang kasar terhadap pekerjanya dan pekerjanya berasa tidak puas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh bos tersebut. Salah ni. Hello, Zainab. Masuk dulu sekejap. Assalamualaikum bos. Ya bos, ada bos. Okey, Zainab. Kat sini ada salah. Kat sini pun ada salah. Saya nak awak betulkan. Nanti saya akan bagi awak contoh. Awak ikut, saya awak bagi sebalik. Macam yang bos nak lah. Tapi bila bos nak? Kau boleh esok? Esok, segera. Boleh bos. Yang ni je? Bunyi belakang ni. Okey. Jadi, terdapat dua kaedah yang kita boleh lihat dalam video tadi, di mana syarikat menggunakan kaedah-kaedah tersebut untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. Okey, kaedah pertama yang digunakan adalah menurut perspektif barat, iaitu menggunakan strategi penyesuaian. Strategi ini adalah bertujuan untuk memelihara hubungan, memberi kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Strategi ini juga memuaskan sebelah pihak sahaja dan sebelah pihak lagi terpaksa mengalah. Ia disebabkan strategi ini lebih mementingkan perpaduan daripada mencapai matlamat. Jadi akhirnya pekerja tersebut terpaksa mengalah dengan sikap bos tersebut. Yang kedua pula adalah menurut perspektif Islam, iaitu mewujudkan komunikasi yang berkesan. Seperti yang kita tahu bahawa komunikasi ini adalah satu keperluan yang utama dalam sesebuah organisasi. Jika dalam sesebuah organisasi tidak ada komunikasi yang baik, akan berlakunya salah faham dan sifat dendam. Terdapat beberapa etika komunikasi dalam Islam dan apa yang kita nampak dalam video tadi, antara kaedahnya yang digunakan adalah kaulan layyinan, iaitu perkataan yang lembut, di mana bos tersebut dia menegur pekerja dia dengan cara yang baik, bahasa yang lemah lembut,
tak tinggikan suara, dan itu membuatkan pekerja tersebut berasa aman, tak ada rasa marah, tak ada dendam. Begitu juga seperti Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau menyampaikan dakwah kepada orang ramai, beliau menggunakan bahasa yang lembut, tidak kasar, walaupun ada orang yang berkasar dengan beliau, tetapi beliau tetap berlemah lembut, sehingga kan setiap ucapan yang dikeluarkan oleh baginda dapat menyentuh hati orang ramai. أو سبعة. ماذا تريدين؟ حجزت غرفة لل40 الجمعة من ماليزيا. ممتاز. لأن أعطيته لشخص آخر. ها؟ لماذا؟ أنا ذا بوكينج أول. أنا لا أفهم. أنا لا. أنا من ماليزيا. لا. Tengok kat daftar balik. أنا لا أفهم. Ana, ruh. Ana, ruh. Konflik yang kedua ni adalah berlaku di antara syarikat Muslimin Travel dan juga syarikat perhotelan Arab Saudi. Isu yang berkaitan dengan konflik mereka adalah dalam penetapan harga perkhidmatan dan juga keputusan dalam pembatalan tempahan hotel. Walau bagaimanapun, konflik di antara mereka ni tidak hanya berlaku pada syarikat Muslimin Travel sahaja, tetapi juga berlaku pada syarikat travel agency yang lain juga. Dalam konflik ini, syarikat perhotelan Arab Saudi perlulah menjadi peniaga yang bertanggungjawab dalam menguruskan sistem perhotelan tersebut. Dan juga sebagai rakan kerja, perlulah memberikan kerjasama yang baik kepada travel agency yang lain. Nanti bagi tahu dia, kita dah tempah 40 jemaah. Lepas tu kita nak check ada ke tak. Lepas kita dah tempah awal dah 2 bulan. Dah tanya dia speak Arab sikit. وهكذا قد تكون غرفة ل40 من جماعة الماليزية. لا توجد في النظام. تحاول التفكير بالضبط. انتظر. لا توجد في النظام. معلش. سأبحث وان أخر. شكرا. Terdapat dua kaedah penyelesaian konflik, iaitu dari perspektif Barat dan juga dari perspektif Islam. Untuk dari perspektif Barat, ada beberapa strategi yang boleh digunakan, iaitu strategi kompromi. Strategi kompromi ini menggunakan teknik arbitrasi dan tawar-menawar. Strategi ini melibatkan penyelesaian di mana pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk mencapai persetujuan yang memenuhi keperluan dan kehendak bersama. Kompromi ini juga sentiasa melibatkan pengorbanan dari setiap pihak untuk mencapai keseimbangan yang adil. Dengan menggunakan strategi kompromi, pihak agensi pelancongan perlulah menyediakan bukti transaksi penempahan hotel atau perkhidmatan sebagai bukti yang kukuh sekiranya perancangan tidak berjalan dengan sebaiknya, supaya tidak ada merugikan mana-mana pihak yang terlibat. Secara keseluruhannya, strategi kompromi dalam konteks hubungan antarabangsa membolehkan syarikat agensi pelancongan mencapai penyelesaian yang adil, menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan kelangsungan kerjasama tu dalam masa jangka panjang. Dari perspektif Islam pula, kita boleh menggunakan strategi melantik pengantara, iaitu mediator. Melantik pengantara dalam menyelesaikan konflik adalah pendekatan yang bijak dalam mencapai kata sepakat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam melantik pengantara, penting untuk pihak syarikat dalam memilih individu yang adil, bijaksana dan dapat mengendalikan kedua belah pihak. Pengantara ni perlulah bersifat natural dan mempunyai kemampuan untuk mendengar serta memahami sudut pandang setiap pihak. Melalui langkah-langkah ini, konflik dapat ditangani dengan cara yang adil, damai, memperkuatkan persaudaraan antara individu dan kelompok. Setiap individu dan organisasi pasti akan pernah mengalami konflik dan ianya adalah perkara yang menjadi kebiasaan dan sering berlaku dalam kehidupan semua orang. Terdapat juga banyak faktor penyebab kepada berlaku sesuatu konflik dan juga terdapat cara strategi untuk kita menanganinya ataupun kita nak selesaikannya. Jadi
Oleh itu, sepanjang kami menemu bual syarikat muslimin ni, terdapat juga kekurangan dari segi kami kekurangan soalan untuk ditanyakan supaya pihak syarikat boleh terbuka untuk bercerita tentang konflik yang dialami. Akhirnya setelah kami tanya, sampailah sejam lebih macam tu kami tanya, barulah mereka terbuka hati untuk bercerita sedikit tentang konflik yang pernah dialami. Selain itu, pihak syarikat juga memberitahu konflik yang berlaku antara bos dengan staff dan antara syarikat dengan pihak luar negara, iaitu antara syarikat perhotelan di Mekah dan juga syarikat travel agency muslimin ni. Pernahlah berlaku dari segi harga dan sebagainya. Benda tu macam normal dan dialami oleh setiap travel agency. Oleh itu, perlulah kita gabungkan penggunaan strategi barat dan strategi Islam dalam mengaplikasikan penyelesaian konflik yang berlaku setiap hari. Kami berharap di masa lain dan waktu kami dapat memperbaiki dan melakukan yang lebih baik dalam menemu bual dan melaksanakan tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih.